Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi kita dah sampai ke bahagian akhir dalam topik geometri koordinat berkaitan dengan penyelesaian masalah yang melibatkan lokus. Jadi jom kita tengok soalan-soalan yang berkaitan dan saya harap kamu salin ke dalam modul kamu ya, jawapan-jawapan yang dipaparkan dan dengar penerangan yang disampaikan dengan teliti. Baik, standard kandungan kita persamaan lokus, standard pembelajaran menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan lokus. Jadi kita kena angkut balik semua pengetahuan sedia ada yang telah dipelajari sebelum ini. Okay, jom kita lihat contoh 29 berdasarkan soalan SPM 2019. Okay, dalam soalan ini ya, diberi satu gambar rajah. Yang mana dalam gambar rajah tu kita nampak macam ada bulatan ya, dengan titik-titik yang dotted line tu, dotted circle tu. Okay, rajah menunjukkan laluan titik bergerak PXY. P adalah sentiasa bergerak dengan jarak tetap dari titik A. Jadi kita pun dah terkenal pasti bahawa P ialah titik bergerak, manakala titik tetap ya, okay, sentiasa bergerak dengan jarak tetap dari titik A. Titik A ni adalah titik yang tetap, titik rujukan kita. Kemudian dia kata B negatif 1, negatif 2 dan R negatif 5Q berada pada laluan titik P. Okey, titik B kita nampak, cuma titik R tak dimaklumkan di mana kedudukannya. Alright, it can be anywhere tapi berada pada laluan titik P. Berada pada laluan titik P ni. Mana titik P ni kamu bayangkan dia macam orbit yang bergerak. Dia macam bergerak kan. So masa dia bergerak, dia bertemu titik B, dia berjumpa juga dengan titik R. Cuma titik R tu tak diberitahu dekat mana. Cuma dia beritahu satu maklumat je, koordinat dia negatif 5Q. Okay. Seterusnya ada maklumat lagi apa? Garis lurus BC ialah tangent kepada laluan itu dan bersilang dengan paksi X pada titik C. Alright. Okay, jadi ada tiga permintaannya di situlah, mencari persamaan laluan titik P. Okay, perkataan laluan bermaksud lokus ya. Kemudian mencari nilai-nilai yang mungkin bagi Q. Maksudnya Q ni mungkin ada 2-3 nilai, kita tak pasti. Dan akhir sekali cari luas segitiga ABC. Baik, okay, kita jawab satu persatu soalan ini. Okay, pertama sekali adalah kita pindahkan maklumat daripada soalan. Titik B ialah negatif 1, negatif 2. Alright. Dan kita tahu P adalah titik yang bergerak, A adalah titik tetap. Dan kita tahu lokus dia adalah bulatan ya. Lokus adalah bulatan. Okey, jadi bila kita cakap tentang lokus, lokus mesti bersandarkan konsep jarak. Okey, bersandarkan konsep jarak. Okey, jadi nak cari persamaan laluan. So kita tahu P dengan A ya. P adalah titik bergerak, A adalah titik tetap. Kita cari jarak dia berapa? Okey, so rumus jarak apa? X2 minus X1 kan. So X tolak negatif 2. So akan jadi X tolak negatif 2. X tambah 2 lah. Kuasa 2. Tambah. Okey. Y tolak 1. Kuasa 2. Kemudian punca kuasa 2. Okey. Bila nak buat persamaan, nama lagi persamaan. Maksudnya kena ada sama dengan. Cuma nak sama dengan berapa? Okey, dekat sini yang satu benda yang dalam topik, dalam pelajaran kita sebelum ini, bila kita nak buat lokus bulatan, jarak tu dimaklumkan. Tapi dalam soalan ni jarak tu tak diberi. Tak ada masalah. Okey, jarak dari titik tetap ke P kita tak tahu, tapi dari titik tetap A ke titik B kita tahu jarak dia. Iaitu jejari tu boleh dicari. Macam nak cari jejari? Kita cari jarak A dengan B. Okey, so maksudnya kita nak cari jarak AB pula. Kita nak cari jarak AB macam mana? Negatif 2 tolak negatif 1. So akan jadi apa? Negatif 2 tolak negatif 1. Negatif 2 tambah 1. Kuasa 2. Okey. Tambah. Next. 1 tolak negatif 2. So jadi 1 tolak negatif 2. 1 tambah 2. Kuasa 2. Kemudian kita akan letakkan square root. Okay, dan kita dah tahu dah macam nak hilangkan square root dengan meletakkan kuasa 2 di kiri dan di kanan. Alright, baik. Okey, so ingat ya, kita dah bentukkan persatu persamaan di sini. Okey, jarak tu mesti diketahui lah. Jarak tu perlu diketahui, perlu dicari.
Okey. So, square root dengan kuasa 2 akan hilang. So, yang tinggal ialah X tambah 2 kuasa 2. Kembangkan akan jadi apa? X kuasa 2 tambah 4X tambah 4 tambah Y tolak 1 kuasa 2 dikembangkan jadi Y kuasa 2 tolak 2Y tambah 1 sama dengan, di sebelah kiri ni square root dengan kuasa 2 akan hilang. So yang tinggal dalam kurungan tu kita kira lah, sebab dia bukannya algebra tu, itu adalah nombor-nombor kan. So negatif 1 tambah 2 negatif 1, kuasa 2 1 tambah 2 3 kuasa 2 9, 1 tambah 9 dapat 10. So akhir sekali kita boleh permudahkan. So X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah 4X tolak 2Y. Okay, 4 campur 1 dapat 5. Kemudian tolak 10 equal to 0. Mesti equal to 0 So X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah 4X tolak 2Y tolak 5 sama dengan sifar. Itulah persamaan laluan bagi titik P. So kita dah dapat dah jawab soalan A. Baik, okey. Ni soalan SPM ni. Alright, kita pergi kepada soalan B. Okey, apa soalan B ni nak? Okey. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi Q. Okey, jadi cikgu ambil sikit maklumat soalan. Dia kata apa? Titik R ni, Q kat sini ni lah Q dia. Okey, titik R ni berada pada laluan titik P. Okey, sebentar tadi kita dah dapat dah persamaan laluan tadi kan? Apa persamaan yang kita dapat tadi? Laluan ni. Tadi kita dapat apa? X kuasa 2 tambah Y kuasa 2, kemudian tambah 4X, kemudian tolak 2Y tolak 5 equal to 0. Check betul tak? X kuasa 2, okay, tambah 4X tolak 2Y tolak 5 equal to 0. Kita dapat persamaan dia. Sekarang kita nak cari nilai Q. Okey, kita tahu titik R yang diberi ni negatif 5 Q. Yang mana negatif 5 ni adalah X kan? Q ni adalah Y, betul? Jadi kita hanya perlu gantikan dalam persamaan yang kita dapat tadi. So X kuasa 2 maksudnya X dia negatif 5 kan? So negatif 5 kuasa 2 tambah Q kuasa 2 tambah 4 darab negatif 5. Kemudian tolak 2Q. Kemudian tolak 5 sama dengan sifar. So kita dapat 25 tambah Q kuasa 2 tolak 20 tolak 2Q tolak 5 equal to 0. So 25 tolak 20 tolak 5 habis, finish. Yang kita ada adalah Q kuasa 2 tolak 2Q equal to 0. So dapat nilai Q macam mana? Kita faktorkan kan, factorize. So Q dalam kurungan apa? Q tolak 2 equal to 0. Okey, tak cantik pula 0 ni. Okey, equal to 0. So baru kita dapat dua nilai Q. Kenapa kena faktorkan? Ini kan kuadratik, persamaan kuadratik kan. So Q equal to 0 atau satu lagi Q sama dengan 2. So kita dapat jawab soalan B Okey, settle soalan B. Okey, dapat dah nilai-nilai mungkin bagi Q. Okey, settle, siap. Kita pergi kepada soalan C. Okey. Dia kata apa? Garis lurus BC, kita fokus pada maklumat terakhir tu. Garis lurus BC ialah tangent. Okey. Tangent ni kita dah belajar masa tingkatan 3. Apa itu tangent? Tangent mesti bertemu pada sudut 90 darjah. Maksudnya dia ada satu garis lurus. Okey, katakanlah Okey, cikgu try lukis elok-elok. Ni satu gambaran dah. Okey. Ada satu garis lurus. Macam tu. Kita bayangkan sajalah. Kita nak fahamkan soalan tu betul-betul. Okey. Satu garis lurus. Okey. Kita anggap begitulah garis lurus panjang, garis lurusnya. Okey, kita tebalkan sikit. Okay, nampak garis warna oranye tu garis lurus. Dia kata garis lurus BC ialah tangent. Bila tangent dia bermaksud apa? Apa pengertian tangent ni? Maksudnya sudut antara jejari dengan garis tangent tu ada 90 darjah. Bila 90 darjah maksudnya apa? Berserenjang ya.
Kan AB ni bersenjang dengan siapa? BC lah. Dan dia kata, okey, garis lurus BC ialah tangen kepada laluan itu. Tangen kepada bulatan ni sebenarnya. Dan bersilang dengan paksi X di titik C. Oh, titik C tu bersilang di paksi X. Jadi katakan kalau kita tambah panjang paksi X ni, kita tambah panjang dia. Okey. Kita tambah panjang paksi X ni. Kita cikgu guna warna biru. Okey. Cikgu tambah dah saja je nak buat satu kita nak ilustrasi supaya kita faham ya. Okey, bermaksud titik C ni dia berada di situ. Koordinat dia apa? Dia pada paksi X. Y dia mestilah 0 ya. Okey, C tu X0. Okey, maksudnya AB dan BC. Okey, dia kata perkataan tangen ni penting ni. Tadi cikgu kata perkataan tangen ni penting. Tangen bermaksud 90 darjah ya. Okey, makna garis tu, maksud cikgu tangen bermaksud satu garis lurus yang menyentuh lengkung pada satu titik sahaja. Okey, dalam kes bulatan ni, dekat tempat bertemunya tu sudutnya 90 darjah. Ini kita dah belajar masa matematik, dalam matematik form 3 dulu dah disebut pasal, dah disentuh tentang konsep ini. So, sekarang ni cerita dia minta luas segitiga ABC. Oh, dia minta luas segitiga ABC. Alright, dia nak cari luas segitiga ABC, ceritanya okay, titik B kita dah tahulah. Memang dah disebut dalam soalan -1, -2. Ceritanya titik C ni kita tak tahu koordinat dia, macam mana nak cari luas, betul tak? So kita kena cari dulu koordinat titik C. Okay, tak ada masalah sebab kita tahu bahawa okay, AB berserenjang dengan BC. AB berserenjang dengan BC. Maksudnya M1 okey, darab M2 dapat -1. Okey, sekarang kita cari M1. M1 maksudnya kecerunan AB ni. Kita cari dulu M1. Okey, kita try M1. Kecerunan AB tak susah. Kecerunan macam nak cari? Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So 1 tolak -2. Maksud 1 tolak -2 bermaksud 1 tambah 2 per -2 tolak -1 bermaksud -2 tolak -1. -2 tambah 1. So kita dapat M1 -3. Alright. Kemudian kita cari M2. Okay, M2 kecerunan BC. Okey, kita tengok kecerunan BC macam mana nak cari. Okey. 0 tolak -2. 0 tolak -2 maksud 0 tambah 2 per X tolak -1. X tolak -1 maksud X tolak -1. X tambah 1. Jadi kecerunan dia adalah 2 per X tambah 1. Dan kita tahu kalau M1 darab M2 bererti -3 darab dengan 2 per X tambah 1. M1 darab M2 mesti dapat -1. Dekat sini dah mudah. Sebab apa? Nak cari nilai X, kita tekan shift solve pada kalkulator kan. Itu semua dah pandai dah. So bila kamu tekan, kamu dapat nilai X ni 5. Bermakna koordinat C sebenarnya ialah 50. Sekarang ni kita dah ada ketiga-tiga bucu ABC. Kita dah boleh cari luas segitiga ABC. Okay, nak cari luas segitiga ABC, semalam cikgu dah pesan. Bukan semalam, maksudnya dalam video sebelum ni ya. Dalam video sebelum ni cikgu dah pesan macam mana nak cari luas segitiga ABC. Okey, pertama sekali bucu-bucunya diketahui, koordinat bucu diketahui. Susunan bucu mestilah dibuat dalam lawan arah jam ya. So maksudnya dari A pergi ke B, B pergi ke C katakan, C patah balik ke A. So kita boleh mula dari mana-mana titik asalkan susunannya mesti lawan arah jam. So nak cari luas ABC lah. Luas segitiga ABC kan. So setengah. Okay, kita letak modulus. Okay, katakan mula pada titik 5 sifar ni. 50. Next titik kena jadi apa? Bukan titik P, titik A. Ingat segitiga ABC. -2, 1. Next. -1, -2. Akhir sekali tutup balik dengan titik permulaan 50. Macam tu. Semudah itu sahaja. So, kita nak cari dia punya luas macam mana. Ingat, algoritma Shulis. Okey, mula-mula siapa darab dulu? 5 darab 1 kan? Dapat 5. Kemudian, kena buat apa? Tambah.
Negatif 2 darab negatif 2, 4. Okay, good. Kena tambah siapa? Negatif 1 darab 0, 0. Kemudian kena tolak. Tolak siapa? Negatif 2 darab 0 pun 0 juga. Kena tolak lagi. Negatif 1 darab 1. Dapat negatif 1 lah. Okey. Kena tolak lagi. 5 darab negatif 2. So, negatif 10. Okey, tutup modulus. Okey, kita sambung kiraan. Tak cukup ruang ya. Kemudian 1/2. Okey, sekarang kita jumlahkan 5 campur 4, 9. 9 campur 1, 10. 10 tambah 10, 20. Positif modulus 20. 20 dah. So, luasnya berapa? 10 unit square. Siap. Macam ni lah soalannya. Ni soalan SPM 2019 ni, soalan yang sebenar ni. Okay, so kita settle contoh 29. So, let's go to the last example. Contoh 30, ini berdasarkan percubaan SPM SBP 2019. Okey, kita tengok satu persatu soalannya. Rajah menunjukkan segitiga ABC. Okey, tengok kita ada segitiga ABC. Hitung koordinat C. Kita fokus dulu yang A1, koordinat C. Okey, koordinat C, kita nak cari koordinat titik. Titik persilangan antara siapa? Tengok persilangan antara siapa? Persilangan antara AC dengan BC. Ada dua garis lurus di situ. Jadi tak ada masalah. Jadi sekarang kita tengok ya. Kalau BC, persamaan dia apa? Y sama dengan negatif 8X tolak 24. Okey. Kalau garis AC, persamaan dia pada gambar rajah tu 7Y sama dengan negatif 4X tambah 40. So, kita nak cari titik persilangan, betul? Koordinat sini titik persilangan. Ingat semalam cikgu dah ajar. Semalam lagi ya. Dalam video sebelum ni ya. Okey, so nak cari titik persilangan, kita hendaklah membuat persamaan serentak ya, simultaneous equation. So, kita let's say BC ni persamaan 1, AC persamaan 2. So, kita akan buat apa? 1 ganti dalam 2. So, 1 ganti dalam 2. So, 7 negatif 8X tolak 24. So, kita gantikan Y ya. Sama dengan negatif 4X tambah 40. Alright. So, kita pun selesaikan. Dapat X sama dengan negatif 4. Alright. So, macam mana dapat ni? Semua dah pandai trik kalkulator kan? Shift, solve. Okay, nak cari nilai Y. Kita ganti balik dalam persamaan pertama lah. So, say Y sama dengan negatif 8 darab negatif 4 tolak 24. So, dapat Y sama dengan 8. Alright. Tapi dia nak koordinat ya. So, koordinat C apa? Negatif 4, 8. Okey, siap soalan A1. Dan mudah. Ini soalan mudah ya. Kita pergi kepada soalan A2. Okey, so soalan A2 dia minta luas bagi segitiga ABC. Alright, kita pindahkan maklumat. C tadi kita dapat negatif 4, 8. Titik A dah tahu, titik B alamat koordinat tak diketahui. Tapi kita tahu titik B ni koordinat dia terjadi apabila apa? Y adalah 0. X memang kita tak tahu lah X berapa. Cuma kita tahu Y dia masih 0 pasal dia berada pada paksi X. So titik B ni atas garisan mana? Dia berada atas garisan garisan BC ni. Bukan garisan AC. Garisan AC mana titik B kan? Titik B berada pada garisan BC. So, nak selesaikan masalah ni, nak cari dulu titik B ni. Kalau tak boleh kira ni. So, kita tahu Y dia masih 0. Y dia 0. So, 0 sama dengan negatif 8X tolak 24. Kamu kira-kira X dapat negatif 3. Okey. Mana hilang anak panah saya? Okey. So, kita tahu X adalah negatif 3. Okey, macam tu. Sekarang kita dah lengkap dah ke semua titik dan kita tahu nak cari luas segitiga, susunan titik mestilah dibuat secara lawan arah jam. Bermaksud, dari B ke A mesti pergi ke C dan C akan pergi ke B. Okay. Boleh mula daripada mana-mana titik yang kamu suka asalkan susunan mestilah lawan arah jam. So, luas sama dengan setengah. Okay, kita letak modulus.
sekarang let's say cikgu mula pada negatif titik B lah, negatif 3, 0. So next titik mesti titik A, 3, 4. Kemudian titik C, negatif 4, 8. Last sekali titik B ditutup sekudar, negatif 3, 0. Okay. And then, apa kita nak buat? Kita nak kembangkan ini dalam modulus ni. So negatif 3 darab 4, negatif 12. 3 darab 8, 24. Kena tambah 24. Okey, next ya. Negatif 4 darab 0, kena tambah 0. Kemudian kena tolak. 3 darab 0, 0. Tolak. Negatif 4 darab 4, iaitu negatif 16. Kemudian tolak. Negatif 3 darab 8, dapat negatif 24. Okey. Teruskan lagi, setengah. Okey, kita evaluate dalam modulus. So, negatif 12 tambah 24, dapat 12. 12 campur 16, 28. 28 campur 24. So, akan dapat 52 ya. Dapat 52. So, modulus 52 adalah 52. So, setengah darab 52. So, dapat luasnya berapa? 26 unit square. Okey. So, bagus soalan ni ya. Dapat dah koordinat, dapat dah luas. Okey, so let's go to question B. Okey, soalan B. Okey, apa soalan ini nak ni? Garis AB dipanjangkan ke satu titik D dengan keadaan nisbah AB kepada BD adalah 2 kepada 3. Okey, titik D tak nampak, maksudnya kita kena bayangkan. Kalau tak boleh bayangkan, hendaklah kita lakar pada gambar rajah tersebut untuk dapat sedikit idea. Okey, nak dapat idea je, bukannya wajib ke lukis, tak wajib, nak dapat idea sahaja. Okey, so cikgu pun dah lukiskan. Okey. Itu dia kata garis AB dipanjangkan. Sekarang kita panjangkan garis itu. Okey, dah dipanjangkan, dia kata apa? AB kepada BD. Okey, let's say lah. Okey, daripada gambaran ni, wajib ke? Tak wajib ya, ni sekadar nak membantu saja. Katakan titik D berada di hujung. Dia kata apa? AB, nilai nisbah dia 2. BD, nilai nisbahnya adalah 3. Titik B tadi kita dapat berapa? Koordinat dia negatif 3, 0. Okey, sekarang ni D ni dia minta cari koordinat D. Maksudnya titik D ni kita tak tahu koordinat dia. Maksudnya koordinat dia XY. Okey, macam mana nak cari koordinat dia? Tak ada masalah. Kita tahu kaedah dia kahwin dengan orang jauh. Yang mana bila kahwin tu hasil dia di tengah-tengah ni. Okey, maksudnya 3 kena kahwin dengan siapa? Titik A. 2 kahwin dengan siapa? Titik D. Hasil dia di tengah-tengah tu. Okey, kita buat. So, 3 kena darab dengan 3. Tambah 2 kena darab dengan X. Per 3 campur 2, iaitu 5. Tak ada tulis 5, tulis 3 tambah 2, koma. Okey, sekarang 3 darab dengan 4. Tambah 2 darab dengan Y. Per 3 tambah 2. Okey, kita guna teorem nisbah dia ataupun titik pembahagi terbanding garis. Dan hasil dia ialah negatif 3, 0. Okey, ingat ya. 3 darab dengan 3 darab dengan X. 2 darab dengan X. Kita jumlahkan yang spesies yang sama je. X jumlah dengan X. Y jumlahkan dengan Y. Okey, sekarang kita nak cari nilai X dengan Y ataupun koordinat D itulah. So, 3 darab 3, 9. 9 campur 2X per 5. Sama dengan negatif 3. Bila kamu kira, kamu dapat X adalah negatif 12. Okey. Satu lagi. 3 kali 4, 12. Tambah 2Y. Per 5 sama dengan 0. Bila kamu calculate, Y kamu akan dapat negatif 6. Oleh itu, apa koordinat D? Negatif 12, negatif 6. Okay, siap. Soalan B. Okey, settle. Okey. Soalan terakhir. Okey, soalan ni sedikit kebat tapi senang saja. Diberi titik E negatif 81 ialah titik tengah bagi garis lurus CD. CD. Okey, sekarang ni dia kata kita ada titik garis lurus CD. Okey, bayangkan.
CD. Alah, saya ingat. Okay. Saya elok. C tadi, koordinat dia adalah negatif 48. Kita dapat pada soalan A1 kan. Okay, D pula kita dapat sebelum ni. Koordinat dia negatif 12, negatif 6. Dekat sinilah soalan dia. Titik C pun adalah jawapan kita. Titik D pun jawapan kita. Kalau kita tak bagi jawapan, soalan C ni tak boleh jawab langsung. Itu ceritanya. Okay, ni trik dia. Maksudnya, kalau kamu nak jawab soalan C, make sure kamu dah ada jawapan dah. Titik C tu apa, titik D tu apa. Kalau tidak, question C tak boleh jawab langsung. Kemudian dia kata titik E adalah titik tengah. Okay. Dia bagi tahu maklumat ni. Okey. Dia kata titik PXY bergerak dengan keadaan. Bila bergerak, nampak perkataan bergerak, kita tahu ini adalah locus. So, P ni titik yang bergerak. Dengan keadaan sudut CPD 90. Ini kes kita tak pernah jumpa ni. Apa benda tiba-tiba ada sudut CPD 90 darjah? Kan biasanya kata bergerak dengan jarak yang tetap daripada titik tetap kan. Ni titik tetap pun tak disebut dekat mana. Okey, lepas tu cikgu sediakan bulatan dekat sini. Kenapa? Kita recall balik apa kita dah belajar masa tingkatan 3. Katakan kita dah tahu satu bulatan dan pada bulatan tu kita ada diameter. Kita ada diameter bulatan ya. Diameter bulatan itu adalah pusat bulatan. Okey. Bila cikgu lukis satu segitiga dalam bulatan begini, berapa sudut? Katakan ini, katakan X, Y, Z. Berapa sudut dekat Z? Sebab kita tahu X dengan Y ni adalah diameter, sudut terbentuk pada hemisfer pada semicircle ni, pada separuh bulatan ni, sudut yang terbentuk tercangkum ni mesti 90 darjah. Maksudnya kalau kamu lukis lagi satu lagi segitiga. Lukis macam tu pun tak apa. Sudut dia tetap 90 darjah. Kamu lukis macam mana sekalipun. Okay, kamu tanya, cikgu boleh lukis kat bawah? Boleh, lukis kat bawah pun boleh. Sudut dia tetap 90 darjah. Nampak? 90 darjah. Bermaksud, soalan ni nak bagi tahu lokus yang kita duk lukis ni bulatan sebenarnya. Bulatan. Ceritanya kita nak lukis lokus bulatan. Jadi lokus bulatan, bagaimana pengalaman kita sebelum ni macam mana? Okey, dekat mana titik tetap dia? Titik tetap dia adalah titik tengah. So titik tengah dekat mana? Titik E ni titik tengah. Okey, inilah titik tetap dia. Inilah fixed point dia. Alright, so kamu pun tahu. Okey, titik bergerak dengan fixed point. Kamu pun nak kira lokus ni macam mana? X tolak negatif 8 kan? X tolak dengan X kan? X tolak negatif 8 dapat X tambah 8 kuasa 2 campur Y tolak 1. So Y tolak 1 kuasa 2. Ingat, kita lokus konsep dia konsep jarak. So ada square root. Sama dengan, okay, sekarang kita tahu dalam lokus bulatan kita perlukan jejari ataupun jarak dia. Jejari J. Apa susah nak cari jejari? Kita ambillah jarak E ke C ataupun jarak E ke D. Jaraknya sama sebab dia lokus bulatan. So katakan jarak dari E ke C lah jejari dia. Jejari. Kita cari ini jejari. Tak ada masalah. E ke C. Okey. So let's see nak cari jarak macam mana. Negatif 8 tolak negatif 4. Negatif 8 tolak negatif 4. Negatif 8 tambah 4 kuasa 2. Tambah. Okey. Yang Y pula macam mana? 1 tolak 8. 1 tolak 8 kuasa 2 square root. Lepas tu kamu tanya, cikgu boleh tak kalau saya kira negatif 4 tolak negatif 8? Tak ada masalah. Yang penting tu jarak. Okey, yang penting jarak. Siapa tolak siapa tu tak penting sangat. Yang penting kalau negatif 8 kamu mula, tolak dengan negatif 4. 1 tolak dengan 8. Kalau kamu mula dengan negatif 4, negatif 4 tolak negatif 8, 8 tolak 1. Macam tu cara dia. Kuasa 2 dan square root, jangan lupa. Okey, sekarang macam nak hilangkan square root? Kita akan squaring both side SPS. Ingat yang sebelah kanan ni apa benda? Yang sebelah kanan ni adalah jejarinya. Inilah jejari. Itulah jejari bulatan, jejari lokus tu. Okey. So square root dengan square akan terhapus. Jadi kita kembangkan dalam bracket. So X kuasa 2 tambah 16X tambah 64
tambah y tolak 1 kuasa 2 kembangkan y kuasa 2 tolak 2y campur 1 sama dengan, okey, square root dengan square akan hilang, tapi di dalam tu kita kena evaluate dan tak perlu nak kembangkan sebab dia nombor, kita hanya perlu tekan kalkulator. So negatif 8 campur 4, negatif 4 kuasa 2 16. Okey, 16. 1 tolak 8 negatif 7. Negatif 7 kuasa 2 49. So 49 campur 16 dapat apa? 49 campur 16. So dapat berapa? 49 campur 16 dapat 65, betul? 49 campur 16 dapat 65, yes. Okey, sekarang kita susun jawapan. So x kuasa 2 tambah y kuasa 2 tambah 16x tolak 2y. 64 campur 1 tambah 65. Kemudian 65 pindahkan sebelah kiri, tolak 65. Oh, dia tolak diri sendiri. So jawapan akhir apa? X kuasa 2 tambah y kuasa 2 tambah 16x tolak 2y sama dengan 0, sifar, ya. Okey. So soalan ni bagus, dia masuk dalam kategori kebat sebenarnya. Okey, bukan kebat tu sebab dia susah, tapi sebenarnya kamu kena guna pengetahuan yang kamu tak sangka nak pakai daripada tingkatan 3. So this is a good kebat question ya, soalan SBP ni bagus. Okey, alright. Jadi dengan perbincangan soalan ini, maka cikgu telah tamatkan topik geometri koordinat dengan jayanya. So jangan lupa salin semua nota, fahamkan, ingat semua kata kunci, semua penerangan cikgu tu dah cukup lengkap untuk kamu menghadapi sebarang bentuk peperiksaan sama ada di peringkat sekolah ataupun di peringkat SPM. Okay, so see you in the next lesson. Bye bye.